Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan kelas tutorial saya, iaitu subjek PGT 219, pengantar kemahiran mengajar ilmu kemanusiaan. Okey, sebelum tu saya memperkenalkan diri saya, Nurul Akila binti Munawir, bernombor matrik 143618. Rakan saya Kartik Raj, anak lelaki Raja Manikem, bernombor matrik 143494. Hari ini kami akan membentangkan tajuk kaedah perbincangan. Macam mana kita nak buat kaedah perbincangan ni ketika mengajar ataupun ketika berada di dalam kelas. Okey. Seterusnya. Baik, untuk Yalih. Okey, sorry. Okey. Pertamanya saya ingin menerangkan tentang definisi kaedah perbincangan. Menurut Gage dan Berliner 1988, perbincangan ialah forum di mana pelajar dapat melatih menonjolkan diri, mendengar pelbagai bentuk dengan menyatakan idea yang sama yang boleh diambil dan mengkritik serta menilai sesuatu penyataan. Kamarudin 1993 menerangkan pula, perbincangan merupakan satu strategi pengajaran berbentuk perbualan dalam kalangan pelajar di bawah penyeliaan dan pengawasan guru. Seterusnya, Orlik pula menyatakan perbincangan merupakan teknik yang boleh meningkatkan kemahiran, pemikiran dan pertuturan. Okey, apa yang kita boleh faham dengan kaedah perbincangan ni? Ia melibatkan dua individu ataupun lebih daripada satu individu untuk membincangkan ataupun memikirkan sesuatu yang hal yang ingin dibincangkan. Mungkin kalau dalam kelas tu cikgu bagi tajuk, kita kena fikir, kita kena bincang, kita kena tanya kawan-kawan, kena cari idea, kena beranikan diri untuk bersuara untuk dapatkan hasil pada akhir pembelajaran. Okey. Seterusnya, objektif kaedah perbincangan. Apa tujuan kaedah perbincangan ni ada dalam ilmu kemahiran mengajar ni? Pertama, untuk kita melatih berfikiran secara kritis. Kita sekarang ni lebih kepada zaman moden. Jadi kita kena lebih berfikir lebih di luar kotak. Okey, seterusnya adalah keupayaan berfikir untuk kita mengasah diri kita supaya dapat berfikir dengan lebih baik untuk cari lagi idea-idea yang baharu. Okey, perubahan sikap. Mungkin kalau kita buat kaedah guru bercakap, anak murid diam, tak ada sikap. Mungkin sikap tu dalam kelas maksudnya. Pelajar malas, jadi boring, jadi bosan kan. Tak nak dengar apa arahan guru, tidak fokus. Itu maksud perubahan sikap. Bila kita buat kaedah perbincangan, melibatkan semua individu dalam kelas tersebut. Okey, keupayaan untuk melibatkan diri. Maksudnya bila seorang guru tu beri soalan ataupun tajuk untuk dibincangkan, maka secara tidak langsung satu kelas tu semua akan terlibat. Okey, kemahiran demokratik, kemahiran berbahas ataupun berbicara secara spontan. Maksudnya dia melontarkan segala idea yang dia ada kepada rakan-rakan ataupun bertukar antara guru dan pelajar. Okey. Seterusnya, prinsip kaedah perbincangan ni terdapat 9 prinsip. Yang pertama, kita mesti buat pemilihan topik. Sebelum macam kita cakap kan selalu, kita nak cakap kita mesti ada tajuk, mesti ada apa yang kita nak cakap sebenarnya. Jadi macam juga kaedah perbincangan, kita ada pemilihan topik berdasarkan pengalaman, kebolehan dan minat. Pemilihan isu sensitif dielakkan. Sebab mengikut pepatah, melentur buluh biarlah daya rebungnya. Kalau kita ajar dia isu-isu sensitif di sekolah, bagaimana keadaan mereka semua apabila di luar sekolah. Jadi kalau boleh kita elakkan isu sensitif ini. Mestilah jelas dan khusus sesuai dengan masa. Contohnya dalam kelas tu kita mengajar subjek geografi. Maka dengan itu kita membincangkan tentang subjek geografi lah. Contoh peta dunia, ekosistem dan sebagainya. Tujuan perbincangan mesti jelas. Apa yang kita nak katakan, apa sebenarnya yang kita nak cari. Diberitahu sebelum perbincangan. Contoh, guru menerangkan, okey, sila lukis negeri-negeri yang ada di dalam Malaysia. Jadi soalan tu jelas apabila mereka berbincang ataupun buat kerja secara berkumpulan, mereka dapat tahu apa tujuan
topik perbincangan pada hari itu. Okey. Seterusnya adalah pengerusi dan pencatat. Ini umpama macam ketua lah kan. Murid tu mengendalikan perbincangan, dia menulis setiap isi atau idea. Seterusnya, prinsip yang seterusnya yang keempat, cara dan peraturan perbincangan. Cara maksudnya tak adalah kita bincang dengan keadaan kelas huru-hara, dengan keadaan kelas tak terkawal. Kita mestilah lakukan perbincangan tu, kena buat tu sebelum nak berbincang, kena fikir dulu apa yang kita nak bincang. Jadi benda tu nampak tersusun dan teratur supaya dapat berjalan dengan lancar dan tidak kelang kabut lah dalam kelas tu kan. Keadaan agak terkawal. Seterusnya, guru. Guru ni merupakan sebagai facilitator dalam sesebuah kelas. Guru hanya diberi peranan sebagai galakan, bimbingan dan cuba elak daripada mengambil bahagian. Sekiranya terdapat beberapa perkara ataupun kata-kata yang pelajar tidak faham, guru boleh membantu sahaja. Okey. Semasa sesi perbincangan. Okey, semasa sesi perbincangan ni kita mestilah mencatat idea-idea yang disarankan dari semasa ke semasa. Contohnya, kawan kita tengah cakap, okey, tadi cikgu suruh buat peta dunia. Jadi yang seorang ni dia kena catat. Okey, tulis peta dunia. Cikgu nak apa? Tujuannya nak apa? Nak negeri-negeri yang ada di Malaysia. Jadi kita kena catat lah supaya kita tak lupa. Okey, seterusnya akhir perbincangan, idea tu mestilah dirumuskan. Takkanlah semua idea kita nak bentang. Mungkin tak cukup masa. Jadi kita perlu rumuskan, mungkin menggunakan peta iting dan sebagainya. Pengerusi mestilah membuat ulasan. Biasanya wakil lah saja yang akan buat ulasan. Okey, masa peruntukan. Masa ni kebiasaannya dibuat oleh guru. Guru bagi masa, okey dalam masa 10 minit, cikgu nak awak semua selesaikan arahan perbincangan tersebut. Mungkin peta dunia tadi disuruh lukis ke, disuruh nyatakan ataupun terangkan. Boleh buat dalam masa beberapa minit. Okey. Ujian. Okey, ini paling penting untuk para cikgu sekalian ya, termasuk diri saya dan rakan saya. Setelah kita buat suatu aktiviti, mestilah kita puji dia supaya anak murid ini dapat rasa lebih semangat untuk belajar. Katanya biar tak bosan lah kan. Lagi satu, kita boleh dapat mengeratkan hubungan antara guru dan pelajar. Okey. Jenis kaedah perbincangan. Kaedah perbincangan ni kita ada dua cara. Okey, satu perbincangan kumpulan besar dan perbincangan kumpulan kecil. Senang je awak nak ingat. Kumpulan besar ni ada kelas, kita satu kelas ramai-ramai, ada cikgu di hadapan. Maksudnya guru ni sebagai pemudah cara dan mengendalikan perbincangan tu dalam seluruh kelas, dalam satu kumpulan yang besar. Jadi pelajar ni dia boleh beri pendapat dia tentang tajuk yang dibincangkan. Maksudnya ada proses antara guru dan anak murid untuk memberi cadangan antara satu sama lain ataupun membincangkan topik yang dipelajari pada hari itulah. Okey, perbincangan kumpulan kecil, para pelajar ni dibahagikan kepada kumpulan kecil. Maksudnya kita bagi kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, okey. Berbincang dalam masa yang ditetapkan. Setelah berbincang, kumpulan ini akan mula melaksanakan persembahan pembentangan. Ni macam kita lah kan, kita ada kelas tutorial, doktor bagi kita, okey, setiap kumpulan ada tajuk-tajuk tertentu. Macam kami, kaedah perbincangan. Ini kita tengah buat kaedah perbincangan kumpulan kecil lah ni. Macam itulah. Okey. Seterusnya teknik kaedah perbincangan, Part 21. Maksudnya teknik ni jenis-jenis aktiviti ataupun apa aktiviti yang kita boleh buat yang melibatkan kaedah perbincangan. Sebenarnya banyak lagi aktiviti yang menarik lah kan yang terlibat dengan kaedah perbincangan ni, tapi saya hanya menerangkan beberapa saja berdasarkan Part 21. Okey. Sesi bas, gallery walk, pembentangan, subangsaran, think pair share, round table dan fishball. Okey, apa tu? Okey, kita tengok ikan ni kan, kita bayangkan fishbowl. Maksudnya separuh ahli kumpulan besar duduk dalam bulatan dan menjalankan perbincangan, sementara yang lain duduk dalam bulatan luar dan menjadi pemerhati yang tidak mengambil bahagian. Kemudian kedua-dua bahagian kumpulan bergabung untuk membincangkan apa yang telah berlaku. Okey, kalau kita tengok yang bawah ni pula, ia adalah gallery walk. Gallery walk ni merupakan aktiviti yang dilakukan selepas kajian ataupun carian. Maksudnya dia dah buat, lepas dia dah buat kajian, baru dia mencari, baru dia buat aktiviti gallery walk tu.
Okey, murid pula akan menampal hasil kerja mereka di dinding atau papan kenyataan untuk dilihat oleh kumpulan lain. Kebiasaannya murid boleh tulis komen atas hasil kerja rakan-rakan yang lain. Okey. Yang di sini pula adalah pembentangan. Ini macam biasalah, macam kami berdua sedang melakukannya, pembentangan kan. Boleh disampaikan dengan pelbagai cara. Macam kami buat secara pembelajaran secara atas talian. Okey, sumbang saran pula. Satu teknik perbincangan yang kreatif untuk mendapatkan beberapa idea daripada suatu kumpulan dalam masa yang terkawal. Teknik yang digunakan untuk mendapatkan pendapat atau idea sesuatu tajuk perbincangan. Okey. Yang ni sesi bas. Sesi bas ni setiap kumpulan tu di kumpulan kecil terdiri pada seorang pengurusi, pelapor dan beberapa ahli. Sesi bas biasanya dimulakan selepas guru mengajar sesuatu pembelajaran. Murid akan membincangkan topik yang diberikan oleh guru dalam sesi bas. Okey, dalam proses perbincangan pula, ahli kumpulan tersebut perlulah menyumbangkan idea tentang apa topik yang dibelajar. Semua idea tu perlu dicatatkan dan dirumuskan antara murid dengan guru. Okey. Di sini pula kita ada think, pair and share. Topik akan diberikan guru. Okey. Murid diberikan masa untuk fikir tentang topik yang diberikan. Maksudnya, guru bagi kita tajuk, kemudian kita kena fikir apa jawapan ataupun apa yang diperlukan oleh suatu tajuk tu atas arahan guru tersebut lah kan. Jadi kemudian guru akan mengarahkan kita untuk mencari pasangan ataupun rakan sebelah, rakan belakang ataupun rakan depan untuk kita berkongsi dengan mereka apa yang kita fikirkan ataupun apa jawapan yang kita ada. Kemudian kita dapatlah melontarkan lagi idea-idea, pelbagai idea, bervariasi idea hanya dengan menggunakan pasangan kita. Jadi kita dapat berkongsi ilmu lah dengan untuk membincangkan suatu tajuk. Okey, seterusnya. Okey, terima kasih kepada saudari Kila Munawir atas pembentangan tadi. Okey, saya akan teruskan dengan pembentangan kami pada hari ini. Okey, saya akan teruskan dengan elemen-elemen penting dalam teknik pembelajaran. Matlamat dan proses mengajar kaedah perbincangan, kelebihan kaedah perbincangan ini, kelemahan kaedah perbincangan dan juga rumusan bagi pembentangan kami pada hari ini. Okey, baik. Yang pertama, elemen-elemen dalam teknik perbincangan. Okey, yang ni dah diterangkan oleh Kila Munawir tadi, tapi saya akan terang secara detail sikit lah. Okey. Yang pertama adalah matlamat dan objektif. Okey, matlamat dan objektif. Seperti mana yang saudari Kila Munawir terang tadi, kita sebagai bakal guru kena ada suatu matlamat lah sebelum kita ataupun objektif sebelum kita masuk ke kelas. Okey, seterusnya adalah pemilihan topik dan aplikasi. Lepas tu saiz kumpulan yang ideal dan juga susun atau bilik. Okey, okeylah. Saya akan terangkan. Okey, yang pertama matlamat dan objektif. Okey, saya dah terang tadi. Okey, kita sebagai bakal guru kita kena ada objektif dan matlamat kan sebelum kita masuk ke kelas. Okey, seperti mana yang doktor kita ajar kita perlu ada rancangan pengajaran. Rancangan pengajaran ni adalah amat penting sebab kerana kita kena tahu apakah matlamat yang kita nak lakukan pada hari itu. Contohnya kita sebagai guru sejarah ataupun guru sejarah, kita nak masuk ke kelas tersebut, kita kena tahu apakah yang kita nak ajar pada hari itu. So matlamat dan objektif sangat penting. Okey, perbincangan matlamat objektif ni bermaksud perbincangan secara berkumpulan kecil dijalankan untuk menghasilkan pembelajaran berbentuk proses dan bukan hasil akhir. Yang ni starting point lah untuk kita memulakan kelas tu. Dia bukan hasil akhir. Okey, murid perlu melibatkan diri dalam perkembangan kemahiran dan sikap dalam perbincangan kumpulan. Okey, yang seterusnya adalah saiz kumpulan yang kecil. Saiz kumpulan yang ideal lah. Okey, saiz kumpulan ni dah diterangkan tadi oleh Kila Munawir. Saiz kumpulan ni juga amat penting sebab ada saiz kumpulan yang besar ataupun saiz kumpulan yang kecil. Contohnya kita sebagai bakal guru, kita kena tahu, okey, topik ini kita agak susah sikit, so kita bahagikan kumpulan yang kecil. Kumpulan kecil ni terdiri daripada 6 hingga 8 orang. So 6 hingga 8 orang itu boleh berbincang di antara mereka lah. Kalau kita bagi, minta maaf, ada kalau kita bagi kumpulan yang besar, kita mungkin akan pelajar mungkin akan menghadapi masalah dalam perbincangan tersebut. Okey, yang seterusnya adalah susun atau bilik. Susun atau bilik juga amat penting sebab
kita dah bincang, kita ada satu aktiviti juga yang bertajuk bercas. Okey, bercas ni uh, aspek PGT 219. So fokus utama bercas ni adalah kita perlu belajar macam mana kita nak susun atur bilik darjah kita sebagai guru lah. Okay, kita sebagai guru kita kena pastikan bilik darjah tu dia susun atur bilik darjah tu teratur lah. Contohnya susun atur meja. Kita tak boleh nak bagi meja tu duduk dekat-dekat. So kita kena tahulah macam mana meja tu kena atur. So ada ruang kita boleh masuk, kita ada komunikasi dua hal lah antara kita dengan pelajar kita. Okey, penyusunan fizikal tempat perbincangan boleh terletak di bilik darjah. Susunan atur berbentuk bulatan, separa bulatan berbentuk U amat sesuai untuk tujuan perbincangan. Berbentuk U ni kita boleh kelilingi pelajar kita. Kita boleh tengok muka-muka dia orang. So kita boleh ada komunikasi dua lah antara kita dengan pelajar kita. Okey, yang keempat adalah pemilihan topik dan aplikasi. Yang ini juga terdapat dalam rancangan pengajaran kita. Kita perlu tahu apakah topik yang kita akan ajar pada hari itu. Contohnya saya ambil subjek sejarah lah. Okey, subjek sejarah kita kena tahu apakah yang kita kena ajar pada hari itu. Contohnya topik hari ini yang saya akan ajar adalah pemerintahan British di Tanah Melayu. Okay, kita kena tahu apakah komponen yang terdapat dalam tu. Kita kena baca lah sebelum kita masuk ke kelas tu. So janganlah kita dah masuk, murid tanya soalan kita tak tahu pula. So kita sebagai bakal guru kena ready lah dengan segala komponen yang perlukan untuk topik pada hari itu. Dan juga kita perlu tahu bagaimana kita nak aplikasikan topik itu, pengajaran topik tu pada hari itu. Okey, pemilihan topik dan aplikasi. Topik yang dipilih boleh terdiri daripada tugasan atau pengajaran secara berterusan di dalam bilik darjah. Yang ini silibus lah. Ataupun perbincangan boleh berkisarkan mana-mana topik, subjek, pelbagai tahap perkembangan dan umur murid. Okey, seterusnya gila. Okey, seterusnya adalah proses mengajar kaedah perbincangan. Okey, ini saudari Kila telah terang sedikit sebanyak dah sebelum ni, tapi saya akan terang secara detail sikit lah. Okey, proses ni dia terdiri daripada 3 proses, iaitu persediaan kita sebagai bakal guru sebelum kelas, semasa kelas dan juga selepas kelas. Okey, persediaan sebelum kelas ni amat penting. Bagaimana saya bagi tahu tadi, kita perlu ada rancangan pengajaran kita sendiri. Kita perlu tahu apakah yang kita akan buat pada kelas hari itu. Okey, kita sebagai bakal guru kita kena sedia dengan segala komponen yang saya bagi tahu tadi. Kita kena baca bahan yang diberikan, mengenali dahulu pelajar anda, menentukan konsep dan garis panduan yang penting. Mengenali dahulu pelajar anda ni bermaksud, contohnya saya ambil subjek sejarah tadi. Contohnya saya dapat kelas yang first, yang pertama, yang kelas yang budak-budak yang pandai. So saya pergi masuk kelas tu, saya perlu tahu bagaimana mental dia orang, fizikal dia orang, bagaimana pemikiran dia orang untuk memahami subjek sejarah tersebut. Ataupun kalau saya dapat kelas yang terakhir, kelas yang di mana budak-budak yang kurang memahami tentang sesebuah subjek, saya perlu tahu bagaimana saya nak mengajar mereka subjek tersebut untuk pemahaman mereka. Itulah. Okey, seterusnya Kila. Okey, persediaan semasa kelas. Okey, persediaan semasa kelas ni setiap pelajar diberi peluang untuk bercakap, menggalakkan murid-murid bercakap antara satu sama lain dan tidak hanya tertumpu kepada guru sahaja, memastikan keadaan kelas yang kondusif untuk melakukan kaedah perbincangan, dan seterusnya ialah selepas menanyakan soalan, guru perlu memberi sekurang-kurangnya 8 hingga 10 saat sebelum memanggil nama murid. Okey, yang ni Kila telah terang tadi. Okey, setiap pelajar diberi peluang untuk bercakap. Yang ni amat penting sebab saya dah bagi tahu tadi, kita kena ada hubungan ataupun komunikasi dua hal lah. Yang tu paling penting. Kita di sini di ilmu pendidikan, kita diajar untuk mempunyai kemahiran ataupun melatih lecturer kita melatih kita untuk memahami bagaimana kita nak mempunyai komunikasi dua hal antara kita dengan murid kita. So kita kena beri peluang kepada pelajar untuk bercakap. Kalau dia orang ada soalan ke ataupun apa-apa kemusykilan, boleh tanya kepada kita. Lepas tu mengalahkan murid bercakap. Yang ni
komunikasi juga, komunikasi antara dua hal lah. Kita masuk kelas, kita tak boleh lah kita masuk terus topik, lepas tu kita cakap, pelajar tak faham. Yang tu tak boleh lah sebab kita bagi peluang dia orang untuk tanyakan soalan. Okey cikgu, saya tak faham benda ni, saya tak faham benda ni. Okey, kalau tak faham, kita bagi dia orang masa untuk fikir dulu apakah soalan yang perlu ditanya. Macam itulah. Lepas tu memastikan keadaan kelas yang kondusif untuk melakukan kaedah perbincangan ni. Macam tadilah, kita kondusif ni, kita kena tahu susun atur tadilah, contohnya kita bahagi kumpulan kecil iaitu 6 hingga 8 orang, satu kumpulan. Lepas tu kita bahagi dia orang ikut negara ke apa ke, itu ikut kreativiti kita sendiri sebagai bakal guru. Lepas tu selepas menanyakan soalan, guru perlu memberi sekurang-kurangnya 8 hingga 10 saat. Okey, selepas kita menanyakan soalan, kita perlu bagi masa untuk pelajar memikirkan jawapan untuk mereka diberikan kepada kita lah. Sebab kita boleh menjangkalkan jawapan yang terus daripada pelajar. Pelajar perlu, dia orang pun pelajar juga, dia orang perlu memikirkan dahulu apakah soalan yang ditanyakan oleh cikgu tadi. Okey, macam itulah. Okey, kira seterusnya. Okey, yang last adalah persediaan selepas kelas. Okey, selepas kelas ni juga amat penting sebab kita lepas kelas, lepas habis syllabus, lepas habis kita punya topik, kita tak boleh beredar terus kan, sebab kita kena ada kita punya plan kita sendiri, iaitu guru hendaklah memberi motivasi kepada murid yang kurang menonjolkan diri dalam perbincangan. Okey, yang ni macam saudara Kila bentang tadi, kita bagi macam contoh, kita bagi markah dalam markah. Contohnya kita adakan kuis ke ataupun kita adakan latihan dekat pelajar. Okey, pada hari itu subjek sejarah, saya bagi topik pemerintahan British di Tanah Melayu. Okey, saya berikan kuis berkenaan dengan topik tersebut. Okay. Kalau ada yang kumpulan yang dapat markah tinggi itu, kita memberi pujian ataupun memberi pujian. Atau kalau kumpulan yang dapat markah yang rendah tu, kita bagi pujian juga untuk mereka, untuk motivasi lah. Dalam yang dapat markah tinggi tu kita bagi bentuk pujian, yang markah rendah tu kita bagi motivasi. So ada juga yang pelajar ni tak rasa dia orang macam mana terkebelakang lah, rasa rendah diri lah untuk mereka macam itulah. Okay. Terusnya adalah guru haruslah memastikan murid dapat memahami sesuatu topik yang dibincangkan dalam kumpulan. Okay, kita sebagai guru ni, kita ada rancangan pengajaran. So starting daripada mula daripada sebelum kelas, masa kelas dan selepas kelas juga, kita perlu mencapai mencapai top atau apa top nak kata macam mana, aduh, tajuk tu lah maksudnya. Tidak, bukan, kita kena sampai kita punya objektif, plan kita lah, objektif, betul objektif. Okey, sampai pula. Okey, objektif kita perlu capai. So guru perlu memastikan, contohnya hari tu topik pemerintahan British di Tanah Melayu, kita perlu memastikan pelajar-pelajar kita memahami topik tersebut. Contohnya dengan kita boleh menanyakan soalan lah, ataupun kuis-kuis ni boleh membantu kita untuk tahu sebagaimana pelajar memahami topik tersebut. Okey, seterusnya Gila. Okey, seterusnya adalah kelebihan kaedah perbincangan. Okey, kaedah perbincangan ni dia mempunyai kelebihan, iaitu menggalakkan perkembangan mental pelajar, melatih pelajar memberi rangsangan yang cepat dan tepat, menggalakkan pelajar berfikir lebih daripada apa yang mereka tahu, meningkatkan kemahiran berbahasa secara lisan, memupuk kerjasama antara satu sama lain. Okey, menggalakkan perkembangan mental pelajar. Menggalakkan perkembangan mental pelajar ni di bagaimana kita bagi apa-apa kuis ke apa-apa latihan, dia orang akan mula memikirkan. So di situ kognitif, dia orang punya kognitif akan mula bergerak. Dia orang akan mula berfikirkan apakah jawapan yang perlu diberikan kepada guru. Okey. Lepas tu melatih pelajar memberi rangsangan yang cepat dan tepat ini melalui latihan ataupun kuis lah. Kita menanyakan soalan, kita mempunyai komunikasi dua lah antara kita dengan murid. So dia orang akan mempunyai rangsangan yang cepat, pelajar berfikir lebih daripada apa yang mereka tahu. Ini kita
kaedah perbincangan ini, kalau kita mempunyai kaedah perbincangan, kita bagi masa dia orang berbincang ataupun mempunyai komunikasi dua hala dengan kita dengan pelajar, uh, yang itu akan menggalakkan pelajar kita berfikir. Contohnya okey, saya pergi kepada subjek sejarah tersebut lah. Kita mengajar subjek sejarah. Subjek sejarah seperti mana kita tahu, yang itu boring sikit lah kan. So kalau kita nak mengajar tu, kita kena kreatif untuk mengajar tersebut, mengajar topik tersebut. Kalau kita sentuh pemerintahan British di Tanah Melayu, bukan kita sentuh pemerintahan British saja, kita akan sentuh faktor-faktor ataupun kesan-kesan berlakunya pemerintahan di Tanah Melayu semua tu. So yang tu dia akan merangsang mereka untuk berfikir lebih daripada apa yang mereka tahu. Lepas tu meningkatkan kemahiran secara lisan ni, komunikasi dua hala lah. Lepas tu memupuk kerjasama ni, yang tu melalui latihan dan juga perbincangan di antara kumpulan mereka sendiri. Okey, seterusnya. Okey, kelemahan kaedah perbincangan ini, pelajar kurang fokus masa perbincangan. Okey, yang ni biasalah sebab kita bagi masa dia orang bincang tu, ada kalanya pelajar akan mengambil kesempatan lah untuk bersembang kosong ke apa ke. So yang tu ada kelemahan sedikit lah kalau kita bagi kaedah perbincangan kepada mereka. Lepas tu pemilihan tajuk yang tidak sesuai berdasarkan tahap pemikiran pelajar. Okey, kita bagi pemerintahan British di Tanah Melayu. Yang itu kalau kita sebagai guru, kalau kita silap dalam rancangan pengajaran kita, objektif kita, matlamat kita silap, hasil akhir pun akan jadi silap juga. So kita kena memastikan pemilihan tajuk tu sesuai dengan pemikiran pelajar. Lepas tu kedudukan setiap kumpulan yang tidak kondusif. Okey, dalam satu kelas tu memang kita masuk kelas pertama tu memang semuanya pandai lah, tapi ada yang boleh faham sejarah, ada yang tak boleh faham sejarah, ada yang boleh mempunyai kemahiran kemahiran menghafal, ada yang tak ada kemahiran menghafal. Macam itulah dia ada perbezaan antara pelajar di satu kelas yang sama. Lepas tu penggunaan masa yang tidak mencukupi, contohnya kita bagi kaedah perbincangan ini, kita bagi satu masa untuk dia orang berbincang. Contohnya kita ada 30 minit ataupun 45 minit. Yang tu tak cukup untuk dia orang bincang, lepas tu dia orang mai bentang dekat depan ke ataupun dia orang nak tanyakan soalan ke apa ke, tak cukup masa. Lepas tu yang last adalah pelajar introvert, kurang aktif dalam perbincangan. Okey, yang ni sama dengan pelajar kurang fokus lah. Yang ni ada juga pelajar yang tidak begitu aktif dalam kaedah perbincangan ini. Okey, seterusnya. Okey, yang last kali saya rumusan. Okey, rumusan saya rumuskan pembentangan kami pada hari ini iaitu kaedah perbincangan. Okey, kaedah perbincangan merupakan satu kaedah yang menuntut situasi berkolaborasi pelajar antara satu sama lain dan guru sebagai fasilitator yang berkesan. Kepelbagaian kaedah perbincangan selaras dengan pembelajaran PAK 21 dapat menghasilkan pelajar yang kreatif, proaktif dan bertanggungjawab selaras dengan matlamat PAK 21, ingin melahirkan pelajar yang berstatus global. Membantu guru dan pelajar melaksanakan pembelajaran dua hala yang berjaya. Guru boleh melihat sejauh mana minat pelajar terhadap minta maaf. Minta maaf. Ketik, okey ke? Minta maaf ya rakan-rakan dan juga doktor yang dengar, mungkin ada sedikit gangguan lah oleh Katik. Saya pun tak pasti apa masalah dia. Sekiranya record ini masih lagi beraktif dan boleh didengari, saya sambung rumusan untuk kaedah perbincangan ni dapat membantu guru dan pelajar melaksanakan pembelajaran dua hala yang berjaya. Maksudnya ada tindak balas ataupun jawapan daripada pelajar sekiranya guru bertanya. Okey, guru boleh melihat sejauh mana minat pelajar terhadap sesuatu tu, aktiviti yang dilakukan pada hari itu. Kalau mereka minat, mereka akan bagi kita satu emosi yang menarik yang buatkan mereka tidak mengantuk dan fokus apa yang kita ingin
pelajar lah pada hari itu. Dan akhir sekali dapat memupuk semangat kerjasama antara pelajar dan guru sebagai pembimbing yang berjaya. Okey, sekian. Terima kasih daripada kami. Saya pun minta maaf, saya mewakili Kartik minta maaf akibat masalah mungkin talian internet dia dah habis ke apa, saya tak pasti. Apa-apa soalan boleh WhatsApp ataupun PM kami secara personal untuk sebarang ada apa-apa yang tidak faham. Okey, sekian itu saja daripada kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera.